Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para jemaah dimulakan, syukur Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam ketaatan kepadanya dan dapat berada dalam surau sebagai menghargai ilmu. Tuan-tuan sekalian, saya sebut acap kali tentang hadis Nabi SAW. Beza orang alim dengan orang abid macam bintang dan bulan-bulan di sekeliling bulan. Beza antara abid orang alim ni semacam macam bulan dan bintang sekeliling bulan tu. Maksudnya apa? Bulan tu satu, bintang tu banyak. Kalau bintang dikumpulkan sekali, cahayanya tak sama dengan cahaya bulan tu, walaupun bulan tu satu. Jadi orang abid ni orang kaki ibadat, orang alim ada ilmu. Kita macam itulah, datang masjid balik tak mengaji. Tuan-tuan, kadang-kadang kita rugi sebab kita tak belajar, kita tak ada ilmu, dan kita tak tahu yang kita nak buat tak apa benda. Kadang-kadang ada benda, ada amalan kita buat dapat masuk surga, dan ada amalan yang kita buat tu kita tak tahu masuk neraka. Masya Allah. Tuan, tadi saya semayang, ada orang sebelah saya tu tak tahu, dia pakai topeng, tak cam sangat. Dia baca alhamdulillah, sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Tuan-tuan sekalian, saya tengok hadis ni 6-7 tahun dululah. Ada kursus dekat Dewan Belia section 7 tu, 7. Dia pergi semayang ke masjid tu, ada ditampal kat dinding tu hadis tu. Tuan-tuan, ada satu hari lepas semayang Nabi tanya sahabat dia duduk belakang tu, siapa tak dibaca macam dibaca itulah masa i'tidal? Aku Rasulullah. Dibaca apa? Tadi itulah, sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nabi kata apa? Aku nampak lebih 30 malaikat berlomba-lomba untuk tulis pahala yang kau baca. Baik, jemaah sebelah saya tu dia tahu, dah belajar, dia diamalkan. Tak tahu siapa tutup muka. Masya Allah. Kita boleh amal. Baik, tuan-tuan sekalian, saya sebutkan beginilah. Contoh ada amalan-amalan yang Nabi buat, Nabi suruh kita buat, dia kata masuk syurga. Aku tak belajar, tak dengar, dia tak duduk majlis lima, dia tahu. Masya Allah. Baik, contoh Nabi pesan pada isteri dia Ummu Habibah. Rasulullah kata, buatlah 4 rakaat sunat qabliyah zuhur. 4 rakaat sunat qabliyah zuhur. Sebelum zuhur ada sembahyang sunat 4 rakaat, 2 salam. Dan lepas sembahyang zuhur, ba'diyah zuhur, buat 4 rakaat juga. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Maka Nabi kata apa? Allah haramkan neraka bagi kamu. Masya Allah. Jadi buatlah.
4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas semayang ba'da zuhur. Cuma tuan-tuan sekalian, kalau di surau masjid payah sikit, sebab lepas imam tu azan, tunggu 10 minit dia akan qamat. Sepatut siapa nak ni susahlah disiplin diri tu, dia kena datang ke masjid, azan dah ada dekat masjid nak buat tu. Baik, contoh. Yang kedua tuan-tuan sekalian, semasa Isra dan Mi'raj, Nabi dengar tapak kaki Bilal bin Rabah dalam surga. Bilal tu ke azan Nabi. Bila balik semula ke bumi, Nabi cerita pada sahabat-sahabat. Maka tanya kepada Bilal, apa amalan kamu Bilal? Sebab Nabi sebut dia dengar tapak kaki kau dalam surga. Nabi Bilal mungkin dia tak buat apa kita, mungkin orang lain tak buat macam Bilal buatlah, tapi alhamdulillah Bilal kata aku sentiasa berwuduk. Tu dia. Kata dia tidur pukul 1 pagi batal wuduk, dia ambil wuduk sebagai sunat tahiyatul wuduk. Itu amalan sampai dia mati. Sentiasa berwuduk. Lepas batal wuduk, tak kira buang air ke, kentut ke apa benda kan, dia ambil wuduk dan sebagai sunat tahiyatul wuduk. Amalan masuk surga, masya-Allah. Boleh ikut dia. Cuma kita ni jenis makan banyak, minum banyak, nak kentut selalu lupa aja. Lagi boleh tak wajib kan, berwuduk bukan wajib, bukan nak semayang. Itu amalan Bilal, amalan sunat, tapi pahalanya itulah masuk surga, masya-Allah. Baik, contoh ketiga tuan-tuan, orang masuk surga ni siapa? Nabi sebut dalam satu peristiwa, Nabi sebut tentang satu orang, nama dia Abu Damdam. Ikutlah perangai dia, contohi dia lah, dia akan masuk surga. Sahabat tengok orang tu macam tak percaya kot Nabi silap sebut, sebab orang ni tak, macam amalan tak seberapa. Kita tahu kan sahabat-sahabat kita, amalan siapa rajin tasbih, kita tahu dah muka-muka yang ni, siapa rajin, siapa tak, siapa duduk lama, tasbih banyak dan sebagainya. Nabi sebut kali kedua, contoh dia akan masuk surga. Nabi sebut orang yang sama. Ada sahabat namanya Abdullah bin Amr bin Al-As, pergi tidur sama Abu Damdam tu, nak tahu apa amalan dia, berapa banyak tahajud, berapa banyak rakaat dia semayang dan sebagainya, sujud berapa lama, masya-Allah. Tapi tak ada apa-apa, macam sahabat lain juga. Jadi sahabat-sahabat panggil dia, panggil Abu Damdam, apa amalan kamu yang dia kata kamu masuk surga? Abu Damdam kata apa? Setiap hari sebelum tidur aku berdoa pada Allah Ta'ala, ya Tuhanku, aku maafkan segala dosa-dosa manusia kepada aku di sepanjang hari ini, masya-Allah. Mengumpat dia, fitnah dia, hutang tak bayar, semua aku maafkan segala dosa manusia kepada aku. Yang kedua, aku jaga lidah, tak mengata orang, tidak fitnah orang, tidak mengumpat orang. Selesai, masya-Allah. Itu amalan dia, dah masuk surga Abu Damdam. Baik. Ketiga tuan-tuan sekalian, ketiga nak sebutkan ni untuk ibu-ibu. Mana-mana perempuan, dah sebut tak kali dah, supaya amal tidak, wallahu a'lam. Mana-mana perempuan sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taat pada suaminya dan jaga kehormatan dirinya semasa suami tak ada di rumah, Allah bagi kunci surga mana nak masuk. Perempuan sembahyang, puasa, taat pada suami dan jaga kehormatan diri semasa suami tak ada rumah, dah masuk surga. Mana-mana pintu yang dia suka, dapat lesen besar, kunci surga dia pegang. Ini contoh nak dapat di majlis ilmu, atau dia baca hadis, atau dia dengar baca sahabat yang dia boleh amalkan. Contoh itu jenis orang masuk-masuk. Banyak lagi tuan-tuan, banyak lagi tu. Baik. Ataupun contoh orang masuk neraka macam mana. Baik, kadang-kadang kita nampak benda itu biasa je. Contoh tuan sekalian, ada satu hari tetangga perempuan komplain pada Rasulullah. Rasulullah, jiran aku tu selalu menyakiti hati kita orang, Rasulullah. Sahabat jiran tetangga ni ramai. Kemudian jumpa Rasulullah tentang satu orang perempuan.
Ya perempuan tu Rasulullah tak bagi, dia selalu menyakiti hati kita. Nabi kata dia akan masuk neraka. Rasulullah dia amal banyak. Rasulullah sembahyang sunat, sembahyang wajib, puasa sunat, puasa wajib, tahajud malam. Walaupun amalan dia banyak, tapi dosa menyusahkan orang ni macam tu, tak dapat masuk syurga. Masya Allah. Itu Nabi sebut dia orang mukmin yang sempurna. Sebaik orang mukmin itu ialah tangan dan lidahnya tak menyusahkan orang lain. Masya Allah. Ibadat banyak tapi akhlak buruk. Itu contoh masuk neraka baik. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, ada satu hari Rasulullah dan sahabat-sahabat berjalan atas kubur. Kemudian unta Nabi tak berjalan. Sahabat tanya Rasulullah, kenapa unta kamu tak berjalan Rasulullah? Rasulullah kata, unta dengar orang dalam kubur tu kena pukul kat malaikat di kanan dan di kiri. Kenapa Rasulullah? Yang seorang tu tak cermat jaga air kencing dia. Yang seorang lagi malaikat pukul sebab tak pandai jaga lidah. Jadi bila dengar tuan-tuan, kena berhati-hatilah. Yang penyakit kencing tidak tus, kadang-kadang yang ilmu tak ada, kencing diri, kencing mucik kat seluar, kadang-kadang seluar panjang masuk tandas, kemudian dia, hujung seluar tu kena air dan sebagainya. Tu kena berhati benda tu, masuk neraka. Masya Allah. Di amalan-amalan yang tak betul ni kena elakkan. Baik. Yang kedua tuan, yang masuk neraka siapa? Nabi sebut satu hadis yang lain. Nabi kata, manusia tak takut ke besok dibangkit daripada mahsyar macam kepala keldai? Keldai tak masuk syurga lah. Tak takut ke manusia tu besok di akhirat dibangkit di akhirat besok macam kepala keldai? Tapi saya nampak tak ada orang macam ni. Kenapa Rasulullah? Ini orang yang selalu mendahului imam dalam semayang. Imam belum rokok, dia rokok dah. Imam tak sujud itu perangai dia. Masya Allah. Besok Allah bangkit dia macam kepala keldai di akhirat. Masya Allah. Baik, lagi apa tuan-tuan sekalian? Yang perempuan tadi saya sebut yang masuk surga. Yang masuk neraka siapa? Perempuan masuk neraka, pertama tak syukur nikmat suami. Kedua, berias untuk orang lain. Ketiga, suka buka rahsia rumah tangga pada jiran, kawan, sahabat. Masya Allah. Keempat ialah orang yang perempuan yang susah buat ibadat. Saya tak faham apa benda. Tanya ustaz, apa cerita ustaz perempuan susah buat ibadat, lelaki malas juga buat ibadat? Jenis perempuan kadang datang period seminggu, dia sampai 10 hari tak mandi. Suami marah, dia marah suami dia balik. Oh, itu ya punya. Masya Allah. Ini contoh masuk surga, masuk neraka. Siapa yang nak buat ni? Siapa ni elak pada neraka? Dia tahu, dia belajar, dia ada ilmu dan sebagainya. Masya Allah. Dan tuan-tuan, dan sahabat-sahabat Nabi ni, sahabat-sahabat Nabi ada yang dengar hadis, ada yang tak dengar. Mungkin masa Nabi hajar tu dia keluar pergi meniaga dan sebagainya. Dan sahabat tanya sahabat lain yang tahu. Contoh, ada sahabat tanya pada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah, kamu selalu bersama dengan Nabi, doa apa yang Nabi banyak sekali baca? Maka kalau Mas'ud, Nabi tak pernah tinggal baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Jangan tinggal. Setiap kali lepas membaca, minta dunia baik, akhirat baik dan tak masuk neraka. Baik, ada satu peristiwa tu sahabat tanya pada hadis lagi hebat kepada Abu Darda. So, Abu Darda, kamu ada tak antara banyak-banyak hadis yang kau dengar pada Nabi tu, engkau takut dengan hadis tu? Kata Abdullah Mas'ud, kata Abu Darda, Nabi pernah sebut tentang 3 jenis manusia yang masuk neraka. Aku takut dengan hadis tu. Masya Allah. Pertama,
Pertama, orang yang habis harta bendanya di dunia, derma, buat kebajikan, jariah, tolong fakir miskin dan sebagainya. Masya Allah. Bila mati besok Allah tanya dia, apa jasa kamu dunia dulu? Ya Allah, aku habiskan harta aku buat kebajikan, tolong. Allah kata bohong. Aku tahu, Allah kata, engkau buat tu semua supaya manusia puji kamu, manusia sanjung kamu, minta pada manusia. Berat. Masya Allah, masuk neraka. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu, nawaitunya bukan untuk dapat ilmu, untuk tunjuk glamour, siapa paling alim, siapa paling bijak, nak berlomba-lomba cari siapa lebih glamour, sebab ilmu banyak. Masya Allah, pun masuk neraka juga. Yang ketiga, orang pergi perang, dia mati. Orang kata mati syahid. Tapi Nabi kata apa? Dia pergi perang untuk dapat gelaran orang berani. Masya Allah. Kalau kita tahu tuan-tuan sekalian, kita jangan buat begitu. Derma bila ikhlas, menuntut ilmu bila ikhlas, dapat ilmu, dapat untuk sebarkan, ajar anak isteri dan sebagainya. Ada satu cerita tuan-tuan sekalian. Sahabat ni mungkin ada sahabat lain mungkin tak tahu, tapi dia ni tahu. Baik, bila Nabi nak wafat, ada satu hari Nabi cakap pada sahabat sekalian, sahabat, aku rasa umur aku tak panjang dah ni. Hari ni aku nak siapa yang pernah aku zalim dia, minta aku dibalas pada hari ini. Siapa aku hutang tak bayar, bagi tahu aku nak bayar hari ni. Siapa yang terasa aku pernah menyakiti dia, cakap pada aku nak aku dibalas. Siapa pernah buat apa dia panggil, siapa yang pernah buat zalim pada Nabi, pukul Nabi dan sebagainya? Siapa? Ya perang tak ada, Masya Allah. Bila Nabi dia ulang, siapa ada antara kamu yang merasa pernah dizalimi, pukul dia, buat tak menentu? Akhir bangunlah satu orang, nama dia Mukasyah bin Abu Muhsin. Mukasyah bin Abu Muhsin, ya Rasulullah, aku pun bukan nak minta apa-apa pada kamu, tapi kamu duk desak, duk suruh siapa yang pernah zalim pada engkau, kau nak balas. Yang hari ini aku Rasulullah, aku nak kau balas pada aku ya Rasulullah. Masya Allah. Maka ceritalah Mukasyah. Dulu Rasulullah dalam satu peperangan, kau pukul unta kau pukul unta kau yang akan naik tu, pukul unta yang Rasulullah tunggang unta tu, pukul unta tu, mungkin unta tu lajulah, tapi kau pukul paha aku. Aku rasa tak sengaja Rasulullah kau pukul aku tu. Rasulullah, aku sengaja pukul. Kenapa dia cakap begitu? Supaya Mukasyah pukul dia balik, sebab Nabi sengaja pukul dia dulu. Masya Allah. Tak apalah, Mukasyah kebalas balik pukulan tu. Jadi satu hiruk pikuk kata orang di luar masjid pada masa tu. Baik, kemudian untuk ringkaskan cerita tuan-tuan sekalian, Rasul kata Bilal pergi rumah Fatimah ambil tongkat. Bila pergi rumah Fatimah ambil tongkat, kenapa Bilal? Hari ini Rasulullah minta dia dibalas sebab dulu dia pernah Rasulullah pukul seorang sahabat. Hari ni sahabat tu Rasul nak pukul dia balik, sebab itu yang Nabi nak, supaya akhirat besok sesat, tak ada masalah apa. Jadi tuan-tuan sekalian, nak ringkaskan cerita, Mukasyah kata Rasulullah mungkin dulu masa kau pukul aku tak pakai baju Rasulullah. Hari ni aku nak juga kau buka baju. Nabi buka dada dia. Maka Mukasyah kata, manalah ada seorang umat yang sanggup nak pukul nabinya, tak sampai tak ada pun orang yang baik-baik, umat yang baik nak pukul nabinya Rasulullah. Dia cium Rasulullah, dia cium dada Rasulullah, aku pernah ingat kau pernah cakap Rasulullah, sesiapa yang tubuhnya bersentuh tubuh Rasulullah, dia akan masuk syurga. Mungkin Mukasyah tahu, ingat hadis tu.
Sahabat lain tak tahu. Panjang cerita, pusing sana pusing ni, ambil tongkat Nabi buka baju pun nak cium Rasulullah. Rasulullah, kau pernah cakap dulu, siapa yang tubuhnya sentuh dengan tubuh saya masuk syurga. Aku nak syurga Rasulullah, nak syurga Rasulullah. Maka sahabat ramai tu bising, untung kamu Ukashah, untung kamu Ukashah. Dia ceritakan mungkin sahabat-sahabat ni ada ilmu yang dia tak faham, Ukashah tahu ilmu tu, dia buatlah. Masya Allah. Saya cerita tuan-tuan dengan kesimpulan ni nak sebut, biarlah kita jadi orang suka belajar, suka mengajar, sebab ada benda-benda yang kita sepatut buat dan kita tak buat, menyesal. Contoh tuan-tuan sekalian, ada benda amalan sunat tapi sungguh-sungguh dapat pahala dan dapat syafaat Rasulullah. Pertama, jangan lupa baca doa selepas azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah sampai habis. Dan baca doa selepas ambil wuduk. Lepas wuduk tuan-tuan sekalian menghadap ke kiblat, tengok ke atas. Begitu baca. Tu doa tu ada pujian pada Nabi di situ. Insya-Allah besok dapat masuk syurga, dapat syafaat Nabi SAW. Siapa nak buat ni? Orang ada ilmu, dia mau dengar, dia belajar, masya-Allah. Sekian dimaklumkan tu mukaddimah. Ini nak tajuk balik, tajuk alam akhirat, alam neraka, masya-Allah. Kenapa? Supaya kita elak pada masuk neraka. Jadi Quran sebut banyak tentang amalan-amalan untuk kita buat supaya kita tak masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tuan-tuan, Nabi sayang pada kita. Nabi nak kita masuk syurga. Dia jenis degil tak mau syurga pun nak buat. Dan nampak benar macam senang Rasulullah, masya-Allah. Jadi nak sebut kami, Nabi sebut satu hadis. So sebut acak kali dah, Nabi kata apa? Semua orang akan masuk syurga kecuali mereka yang tidak mahu. Yang tak mahu tu siapa? Orang tak ikut ajaran Nabi. Saya tanya Ustaz, ajaran Nabi kan banyak, mana satu kita nak ikut ni? Dia kata, mengaji, belajarlah selalu. Kau tak sempat buat, mungkin tak tahu, Allah maafkan. Jadi tuan-tuan, ilmu yang kita ada tentang ajaran Nabi ni banyak. Baik, jadi kita amalkanlah. Makan tangan kanan, bila menguat tutup mulut dengan tangan kiri, bersin kata alhamdulillah, masuk tandas kaki kiri, keluar tandas kaki kanan, ada doa. Cuma tuan-tuan, ibu-ibu nak bagi tahu, bila buat gini ingat di hati, nak ikut Nabi SAW. Ikut Nabi SAW. Ada satu hari Abdullah bin Umar ni adik ipar Rasulullah. Rasulullah kahwin Hafsah, anak Sayyidina Umar. Hafsah isteri Rasulullah, dia anak Sayyidina Umar. Abdullah ni adik kepada Hafsah. Ada satu hari tuan-tuan sekalian, Umar balik, Abdullah bin Umar ni balik, dia berhenti satu tempat. Sahabat tengok, kenapa Abdullah berhenti sini? Dulu aku pernah tengok Rasulullah bila balik dari tempat lain, dia berhenti kat sini. Aku tak tahu kenapa. Aku nak ikut Nabi, itu saja. Berhenti satu tempat sebab Nabi masih hidup dulu, Nabi berhenti tempat tu. Yang kedua, Nabi Sayyidina Umar cakap pada Hajarul Aswad, engkau batu, tak bagi manfaat, tak bagi mudarat. Kalau kau tengok Nabi kucuk engkau, aku malah kucuk engkau, dia kata tu. Nabi cakap pada Hajarul Aswad, kau batu, tak bagi mudarat, tak bagi manfaat. Kalau kau tak tengok Nabi kucuk aku, malas. Jadi benda tak ada apa-apa pun. Kalau orang pergi ke Mekah sampai bergaduh, bertumbuk nak curi Hajarul Aswad, tapi tak ada apa-apa pun kelebihan. Masya-Allah. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, bila sebut soal akhirat, mungkin dalam hati kita terfikir, kenapalah dulu tak beramal, kenapa tak buat ini, kenapa tak buat ini sebagainya. Tuan-tuan, antara penyesalan akhirat apa? Orang masa di dunia ada duit tapi tak sedekah, tak infak harta. Bila mati nak minta balik, nak sedekah balik, sampai begitu. Betul tuan, seulang balik apa kata Sayyidina Ali. Aku benci, bukan benci, aku pelik tengok manusia yang kedekut, tak mau sedekah, tak mau tolong orang lain. Sedangkan sedekahnya tu membantu dia di akhirat besok. Modal dia bila masuk syurga, bila sampai ke akhirat, sedekah dia jadi modal dia. Dia kena dapat soal dunia, dia rajak sedekah, tolong orang lain sebagainya, tu pahala lah tu. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, di dalam kesempatan kita
masa hidup sekarang ini. Inilah kesempatan bagi kita untuk menilai diri kita dalam persiapan muhasabah dia untuk masuk syurga, untuk jumpa Allah di akhirat, dan persiapan bila nak jumpa Allah Subhanahu wa taala. Sekarang perhatikanlah cara kita meneliti hati kita, amalan kita. Dengan cara ini kita akan merasa tenang dan dapat memperbarui harapan kita, yakni jikalau sudah baik maka teruskanlah, dan jikalau belum mulailah berusaha ke arah baik. Apa benda? Selalu tuan-tuan tengok diri tentang amalan kita. Nak tahu apa? Contoh Nabi sebut, tidak bergerak tapak kaki anak Adam sehingga ditanya dia 4 perkara. Umur muda dia habiskan ke mana? Dululah. Sihat badan buat apa? Ilmu yang dia dapat dia amal ke tidak? Harta mana dapat? Kemana belanja? Tengok balik, Masya Allah, pernah dulu pinjam duit kawan RM200, dia pinjam balik Al-Ustaz, ada lagi RM200, macam mana nak buat? Tu dah ilmu lah tu. Carilah masjid baru, sedekah, bagi tahu benda di masjid. Ambil pakcik, Tuan Haji ambil RM200 ni, saya ni atas nama kawan saya dulu, saya pinjam duit dia RM200, dia balik kampung tak tahu ke mana sekarang ni atas nama dia. Boleh lah tu. Tengoklah amalan kita, perangai kita dan akhlak kita masuk baik. Jadi dalam kesempatan inilah kita tengok amalan kita. Sebab tu kata Ibnu Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dia kamu sebelum kamu dihisapkan. Baik, tuan-tuan sekalian, macam mana nak buat ni sempurna ke tidak? Baik, pertama nak bagi tahu kita ada ilmu. Tak ada ilmu apa nak buat? Sebab tu selalu disebut biarlah umur kamu panjang dan amalan kamu baik. Apa yang baik? Apa nak buat? Pasal tak ada ilmu, tak tahu apa benda lah. Contoh saya sebut sekali, acap kali. Nabi pesan pada Abu Darda, kau sembahyang witir setiap hari, sembahyang duha setiap hari, dan puasa sunat sebulan 3 hari. Kita buat kata tak begitu. Jadi bila umur panjang, amalan baik panjang, nak buat apa? Itulah amalan-amalan baca Quran, i'tikaf masjid dan sebagainya. Baik. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan ibadat. Tuan-tuan sekalian, saya nak sebutkan di sini, ibadat kita ni kita buat sebab kita tahu. Kalau buat betul secara kebetulan, bukan. Buat betul kan ilmu ada pada kita, bukan kebetulan betul tak betul. Senang je lah. Tanya anak kita, rokok macam mana? Tak tahulah. Pergi masjid ikutlah orang buat. Bukan. Syarat sah semayang, dia kena tahu rukun-rukun semayang dan cara melaksanakannya. Baik. Tuan dan sebiasa dengar orang bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak sah tu. Bukan assalamualaikum. Assalamualaikum. Ni benda-benda. Dan kadang-kadang pelik juga sebab ilmu kita tak tahu kan. Batal semayang kalau niat nak berhenti semayang. Pernah dengar? Batal semayang kalau niat nak berhenti semayang. Kita semayang, isteri, perempuan semayang, dia jemur baju kat luar, kain semua nak kering dah tu, pukul 2 petang. Tengah semayang dia sebutlah, atau sebelum semayang dia cakap dah, kalau hujan aku berhenti semayang ni, kalau hujan berhenti semayang. Tapi tak hujan, tak sah semayang sebab dia nak niat nak berhenti. Jangan niat begitu. Semayang macam biasalah. Jadi kalau niat nak berhenti semayang, batal semayang. Baik. Lagi tuan-tuan sekalian, tentang sebutan, bacaan dan sebagainya. Sebab tu kena sebut betul-betul rukun qauli, rukun sebutan. Tu dia. Fatihah pastikan. Dan tuan kadang pelik kan. Pelik sebab tak pernah dengar. Batal Fatihah kalau kita menambah atau mengurangkan mana-mana kalimah dalam Fatihah. Menambah kalimah ataupun mengurangkan kalimah dalam Fatihah. Tak faham? Macam ni contoh. Baca Fatihah.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ish, pusing. Alhamdulillah, batal Fatihah dia. Dia tambah alhamdulillah, dia tengah-tengah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia pusing tu alhamdulillah. Jangan sebut apa-apalah, batal sebab dia tambah kalimah alhamdulillah tengah-tengah Fatihah. Apa nak buat? Ulang balik Fatihahnya, sebab tak sah Fatihah, tak sah sembahyang. Tapi dia biasa bersih sebab alhamdulillah. Janganlah masa sembahyang semua kita kena disiplin tentang ilmu ibadat, kena sungguh-sungguh lah. Baik, lagi apa tuan-tuan? Antara sebutkan bila sebut pasal akhirat, persiapan untuk mati, banyaklah yang Quran sebut, masya-Allah. Antara kata apa? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Tuhan kamu perintah kamu supaya tunaikan amanah kepada ahli-ahlinya. Allahu akbar. Kalau kita ni, kita para suami ni, Allah kata apa? Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Suruh keluarga kamu sembahyang, kamu kena sabar. Ni kita pimpin keluarga. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa', lelaki pimpin wanita. Yang besar-besar tu menteri, ketua kementerian macam-macam tu, masa fikir amanah tu. Sebab tu tuan-tuan nak bagi tahu, elok jangan buat dosa. Kalau buat dosa manusia lepas tu menyesal, tak sudah macam mana nak buat ni. Pak dunia sekarang tuan-tuan sekalian, masya-Allah. Contoh, ada orang tu hutang dengan lembaga hasil 1 juta lebih. Hakim boleh maafkan, tapi akhirat tak boleh maaf. Dan ada kes tu di apa yang panggil didapati tidak bersalah. Kenapa? Bercanggah saksi di situ. Ini kata, jadi hakim kata lebih baik dibebaskan. Dunia bolehlah dibebaskan, ada pegawai negara, ada kuasa besar, tapi akhirat belum pasti. Jadi jangan buat dosa, masya-Allah. Amanah penting. Baik, tuan-tuan nak sebutkan akhlak. Akhlak ni Nabi sebut hasinu akhlaqakum, perbaiki akhlak kamu. Tuan-tuan, dalam benda-benda begini kadang-kadang kita tak semayang hebat, tapi selalu menyusahkan mak dan ayah. Nak buat apa-apa tak minta izin, masya-Allah. Contohkan, kita ada mak dah tua, dah 60 tahun kat rumah. Kita di sini ada mak kat kampung, kat Lipis ke, kat Gua Musa, tua-tua dah semua tu. Kita duduk sini. Baik, kita beli kereta baru. Kereta baru sebulan bayar RM75, 750. Dulu hantar ke mak sebulan 100. Sekarang tinggal RM50 aja hantar ke mak. Apa buat RM50? Mak tanya kenapa dulu banyak hantar 100, sekarang RM50. Mak, saya beli kereta baru bayar. Janganlah beli kereta baru, tolonglah mak ni, adik lagi 2 orang sekolah. Jadi tuan-tuan, tak pandai hormat orang tua ni semua masalah. Akhlaknya tak ada. Baik. Dan tuan-tuan, akhlak ni kadang-kadang tak nampak logiknya di situ. Macam mana? Tapi Nabi kata begitu. Contoh, Nabi kata apa? Siapa yang nak panjang umur, murah rezeki, hubungkan silaturahim. Hubungkan dengan adik-beradik, dengan sepupu kita, dengan jiran kita. Buat kebaikan, masya-Allah. Nak panjang umur, murah rezeki, hubungkan silaturahim. Kerana tak nampak logiknya di situ. Tapi Nabi sebut, buatlah. Masya-Allah. Baik, jadi kesempatan kita untuk kita tengok amalan sekarang sebelum mati tu banyaklah. Kata kitab ni, mula-mula lihatlah keadaan hal ehwal dirimu serta amal kelakuanmu, sebab semua amalan atau perbuatan itu akan dirasakan mudah bagi seseorang yang sengaja dititahkan untuknya. Maksudnya apa? Orang tu senang buat ibadat, tak banyak susah-susah. Contoh bila kata wa mimma razaqnahum yunfiqun, rezeki kami bagi, dia sedekah. Dia senang nak sedekah. Senang. Ataupun bila Allah sebut dalam Quran, sebahagian malam kamu tu kamu bangun untuk tahajud malam, dalam surah Al-Isra, semoga kamu dapat maqamam mahmudah, tempat terpuji di akhirat besok. Bila baca, dia rasa nak tahap amal dia, dia bangun tahajud malam sebagai amalan tambahan. Itulah dia. Kita boleh tahulah. Saya sebut selalu tuan-tuan, kan, amalan kita, iman kita boleh tahu. Contoh,
Orang beriman bila dia tinggal kebaikan, dia sedih. Bila buat dosa, menyesal. Kita tak perasaan begitu. Kita ada perasaan itu. Bila orang beriman ni, bila buat dosa, dia menyesal, tinggalkan kebaikan, dia sedih. Yang kedua, orang beriman, dia buat dosa rasa macam bukit nak runtuh atas dia. Orang teriman buat dosa macam lalat hingga di hidung, Masya Allah. Jadi kita ni orang beriman senang buat sesuatu bila Allah suruh dia buat. Baik, semuanya ini, amalan ini mudah dibuat bergantung atas iman kita, Masya Allah. Orang baik tentu merasa ringan sahaja buat kebaikan dan berat sekali dirasakan jika hendak membuat kejahatan. Orang baik senang buat kebaikan. Orang jahat, kaki maksiat, buat jahat lagi senang, buat baik lagi susah. Seronok dalam buat maksiat tu. Jangan begitulah, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan sekalian, sebaliknya orang buruk akan merasa ringan sekali buat keburukan dan berat sekali berbuat kebaikan. Di teori macam ni lah, senang. Kita boleh nilai kita ni. Kita senang ke buat amal. Baik, ada satu cerita, tuan sekalian. Ni cerita saya lah. Seorang sahabat tanya kepada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah, aku ni susah hati Rasulullah. Aku susah hati, Abdullah susah hati. Kenapa? Hendak susah hati. Si Abdullah Mas'ud kata, kau buatlah. Baca Quran selalu. Baca Quran selalu. Tak baik-baik juga, susah lagi. Bangun tahajud malam. Buat tahajud malam. Pun susah hati juga. Duduk dalam majlis ilmu ni. Kalau susah hati lagi, dah baca Quran, buat tajuk malam, duduk majlis ilmu pun susah hati, tak seronok, tak tenteram, maka kata Allah, minta Allah supaya Allah tukar hati kamu dengan hati yang lain. Sama begitu. Allah masuk ini, kata sahabat, cakap dia macam Rasulullah cakap, macam hadis Nabi. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau orang yang bertanya tu, kalau dah baca Quran tahajud malam, duduk majlis ilmu pun tak baik juga, sedih lagi, ferah lagi, Masya Allah, ya Allah tukar hati aku hati lain, memang tak boleh pun. Cerita saya begini, kalau kita ni susah sangat nak bangun sembahyang subuh, beratnya bangun sembahyang subuh, minta Allah tu aku tukarkan mata aku dengan mata lain. Tukar mata kita mata yang lain, Masya Allah. Kok mata lebih baik. Satu, tuan-tuan, biarlah kita ni rajin beramal. Subuh ni apa benda? Subuh, tuan-tuan, solat subuh berjemaah pahalanya macam ibadat sepanjang malam, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina ajma'in. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim salihin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana fi khusrin illa alladhina amanu salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.